Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala asy-syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Ketahui olehmu, ketahui olehmu dengan makna belajarlah kamu hingga kamu pandai. Ketahui olehmu, tuntut olehmu dan belajarlah kamu hingga pandai. Ketahuilah sifat yang 20 itu, sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Sifat 20 hak wajib nulah. Ya wajib daripada wujud hingga sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Bagaimana kita telah lepas dah tu, ada 4 bahagi. Kalau nak bahagi gak 4 bahagi. Mananya 4 bahagi? Pertama sifat nafsiyah namanya. Orang panggil sifat nafsiyah. Asalnya nafsi itu diri. Bila masuk dia nisbah yang dibangsa kepada diri, atau nafsiyah yang dibangsa kepada diri. Sifat apa nafsiyah ni? Di dalam 20 berapa sifat nafsiyah? Iaitu sifat nafsiyah ni wujud jua. Sifat wujud je satu tu ya. Gelaran sifat wujud ni sifat nafsiyah. Pasal sifat nak cerita klik ke diri dia sendiri. Habaq tu kata setengah ulama tu, wujud tu kena kepada ainul mawjudah. Ulama duk kilah ke ainul mawjud ke ghairu ainil mawjud. Duk kilah betul tu. Setengah ulama kata diri mawjud dah. Dah diri mawjud dah duk bila apa sifat? Bila ni atas jalan tasammuh. Atau dia dah. Atau atas khilaf. Jadi walau bagaimana sekalipun kita berhenti kata sifat wujud ni termasuk di dalam sifat nafsiyah. Apa dia ta'rif nafsiyah ni? Dan ta'rif nafsiyah itu al-halus thabitatu lizzati ma damatiz zatu ghayra mu'allalatin bi'illatin. Itu ya bawa data perkataan Arab sikit.
Sifat nafsiyah ni artinya ialah kena kepada hal. Hal nulah hal benda yang antara ada dan tak ada tu, menengahi di antara ada tak ada tu hal. Kena kepada satu kelakuan yang wajib, yang mesti bagi zat. Satu kelakuan yang mesti bagi zat selama ada zat itu. Selama ada zat tu boleh kita reti hal tu. Padahal tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Orang panggil tidak berilat dengan suatu ilat. Ini nak keluar hal ma'nawiyah. Jadi gini dah. Hal ada dua. Satunya orang panggil hal ma'nawiyah. Yang keduanya hal nafsiyah yang pertama. Yang keduanya hal ma'nawiyah. Nah, hal nafsiyah ini dia iaitu sifat wujud. Adapun hal ma'nawiyah 7 sifat lepas kemarin, kaunuhu qadiran hingga sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Hak tu orang panggil hal ma'nawiyah. Hak panggil sifat ma'ani. Nah, kemudian apa beza? Apa perbezaan di antara hal nafsiyah dengan hal ma'nawiyah? Perbezaannya hal nafsiyah ni tidak dikerana daripada suatu kerana. Tidak disebab dengan suatu sebab. Soalan kata gitulah. Adapun hal ma'nawiyah dikerana dengan suatu kerana. Kerana nak dikatakan keadaan Allah Ta'ala tu yang kuasa, kerana apa? Kerana ada kudrat pada zat. Itu dia. Kerana nak reti kata keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Kerana ada sifat hayat pada zat Allah Ta'ala. Baru reti kata tu dikerana dengan suatu kerana. Adapun hal nafsiyah ni tidak. Tidak dikerana asalkan ada zat tu dah ada. Tu panggil hal di situ. Selama ada zat, situlah orang panggil hal tu. Maka hal nafsiyah ni, kalau kita nak salin bahasa kita agak, orang panggil diri bentukkan. Diri bentuk, diri potongan. Tu hal nafsiyah. Kita kata baju kita nak potongnya macam mana? Ya macam-macam kan? Potongnya baju tuk, baju jubah. Potongnya baju teluk belangu, dak itu kan? Macam-macam tu kan? Potongnya baju sikit-sikit, baju Melayu. Tu potongnya. Tu orang panggil sifat ni hal nafsiyah lagu tu. Jadi kita nak reti kata potongnya semacam ni, selama ada benda tu kita reti. Kalau tak ada benda tu tak reti. Kita tengok potongan buah bola, apa dia? Bulat. Potongan dia tu bulat. Potongnya apa nama lagi? Katakanlah segala potongnya tu panggil hal nafsiyah. Hal nafsiyah. Maka benda tu tak ada lagi pula bukan ada. Bukan tak ada langsung, bukan ada betul. Orang panggil duduk tengah-tengah di antara ada dan tak ada. Tu orang panggil hal nafsiyah. Tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Nah, habis di situ. Itu yang pertama tu. Yang pertama tu sifat nafsiyah iaitu wujud. Dan yang kedua sifat salbiyah, namanya sifat salbiyah. Ya sifat salbiyah ni kita tengok takrif di bawah betul lagi lah. Yaitu sifat salbiyah tu 5 sifat. Ada 5 sifat. Mana 5 sifat? Satunya qidam, bila turut lagi lah. Dan baqa, dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dan qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. Itu masuk di dalam kata bagai-bagai sifat salbiyah. 5 sifat. Campur dengan nafsiyah, ni sifat di situ. Dan ta'rif sifat salbiyah itu, ta'rif sifat salbiyah tu gapo Ia bagi perkataan Arab. Kullu sifatin dallat ala nafyima. Baca nafyima dah. Dallat ala nafyima la yaliqu billahi azza wa jalla. Artinya tiap-tiap sifat yang menunjukkan di atas nafi, yang di atas ternafi. Nafi dengan mana ternafi.
atas ternafi barang yang tiada patut ia barang dengan Allah Taala. Cek mudah-mudah gak. Sifat salbiyah ni sifat yang kita reti dia tu ketiadaan sesuatu. As-sifatun mafhumuha adamus syai'. Kita faham dia, faham balik tak ada. Supaya kita reti kata orang mandu. Tak ada anak. Tu sifat salbiyah itu. Orang papo. Tak ada harta. Nyo komai. Tak ada isi. Reti tak ada. Begitu juga kita sebut kata sedia. Apa yang kita reti. Tak ada mula. Orang mandu. Tak ada anak. Reti kata mandu tu tak ada anak. Reti kata sedia. Tak ada mula. Reti kata kekal. Tak ada su. Reti kata mukhalafah bersalah. Tak ada tak supa. Reti kata apa nama berdiri Allah dengan sendiri. Reti dua ni. Reti kata tak berkaitan kepada zat. Lepas tu tak berkaitan kepada yang jadi. Reti pula kata satu. Reti kata tak berbilang. Tu agak panggil salbiyah lah kan. Sifat pasal reti saja. Kalau gitu. Sifat ni ada ke tak? Sifat salbiyah ni ada ke tak? Tak ada. Sifat nafsiyah tak ada juga. Tapi sungguh. Sifat sungguh saja. Ada ke tak Allah tu? Allah ada ke tak? Ada. Ada Allah tu ada ke tak? Ada Allah tu tak ada. Tapi ada Allah tu sungguh. Ya gitu. Diri ada Allah. Sifat wujud tu tak ada. Sifat wujud Allah. Macam kita wujud dalam masjid. Kita wujud sekarang-sekarang. Wujud. Ada kita sekarang dalam masjid. Kita tu ada lah dalam masjid. Ada kita tu ada ke tak? Ada kita tu tak ada. Ada kita tu tak ada. Tapi ada kita tu sungguh dalam masjid ni. Nak belik-belik bahasa sikit dah. Itulah dia. Habis tu panggil kedudukan sifat salbiyah. Habis. Tu dua. Dan yang ketiga sifat ma'ani. Ma'ani ia jamak daripada ma'nan. Ma'nan. Namanya. Apa dia sifat ma'ani ni? Dan iaitu sifat ma'ani ni. Nak ayat kata ada berapa? Mana sifat ma'ani? Ya artinya 7. Ada 7 sifat. 7 sifat kata dia. Ada 7 sifat dah. Qudrat dan irada dan ilmu dan hayat dan sama' dan basar dan kalam 7 tu. 7 himpun dengan 6 tadi 13. Himpun dengan 6 tadi 13. Tu dia 13 sifat. 13 sifat. Kalau gitu apa ta'arif ma'aninya? Dan ta'arif sifat ma'ani itu kullu sifatin mawjudatin qaimatin bimawjudatin aujabat lahu hukman katanya. Artinya tiap-tiap sifat yang mawjud yang ada tu. Tiap-tiap sifat yang ada yang berdiri dengan yang mawjud dengan yang ada. Yang ada diri dia yang ada di yang ada tu. Yang mewajibkan ia yang wajib bagi zat itu hukum, bagi zat tu hukum. Tu harapan. Yakni sifat makni sifat yang bahasa ada diri benda tu. Ada balas mana weh? Ada sekira-kira kalau Allah Taala buka hijab beri kepada kita, boleh kita tengok, boleh kita nampak sifat tu. Yang tidak berbagai, yang tidak serupa makhluk. Tu makna katanya ada siapa tahap tu maka agak panggil sifat ma'ani. Hak tu sifat yang asal-asal ada betul sifat ni. Sifat yang ada betul. Ada pun sifat salbiyah, sifat nafsiyah tu, sifat tu tak ada benda tu. Ia bahasa sungguh saja. Hak ni ada lagi pula sungguh. Ada dia, lepas tu sungguh dah benda tu. Tu 3 bagai. Dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Kalau kita juga sifat hak bahasa ada saat ni, kalau kita makhluk orang panggil apa dah? Kalau kita kena kepada makhluk itu. Sifat yang bahasa ada, sifat ma'ani. Sifat yang bahasa ada, orang panggil sifat ma'ani. Sifat Allah ma'ani. Ma'ani. Aku derak iradat. Kita pun panggil sifat ma'ani juga. Sifat yang bahasa ada ni. Makhluk ni. Tapi
Satu nama lagi apa panggil nama apa? Apa dia? Pecah andera dah. Hak tu panggil sifat ma'ani tu. Hak dapat dengan pecah andera ayat 5. Panggil sifat ma'ani tu. Lepas tu nama dia panggil nama apa? Satu nama pula. Panggil sifat yang ada tu. Sebut kata segala perkara yang dapat dengan segala pecah andera ayat 5 kita tu. Dapat dengan mata, dengan telinga, dengan pecium, dengan pekejap, dengan persentuh. Semua tu orang panggil sifat ma'ani yang baru. Nama satu lagi orang panggil nama apa? Panggil apa dia? Berjawab sikit. Pak kita nak cepat ni, kalau boleh nak khatam kitab ni hari ni. Khatam kitab apa ni tu Miftahul Murid lah. Kalau dia kak nak cepat betul lagi. Nak widah tiga buah dak. Kita lah sekali hari Rabu ni. Ada 2 hari lagi lah, Isyak dengan Rabu. Nak widah kalau dia kak masa tu nak widah khatam kitab ni, Isyak kita mula kitab yang kedua pula. Sifat ma'ani tu. Hak baru orang panggil apa? Panggil? Hak gu dengan jirin tu panggil apa? Arak. Tu arak. Ingat boleh. Bila sebut kata sifat ma'ani hak baru tu kena kepada arak. Dah? Sifat ma'ani hak Allah Ta'ala 7 tu tak boleh panggil arak. Sebab kita mengaji dah dalam sifat mukhalafah. Bersalah Allah Ta'ala dengan pada sifat tu. Sifat Allah ta'arak. Apa arak? Perkara yang ada hak baru. Mananya? Hak dapat dengan pecah andera tu. Ada hak baru. Nampak dah? Dan keempat, yang keempat. Sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah namanya nama sifat ni. Mananya? Dan iaitu sifat ma'nawiyah ni 7 sifat pula yang melazimkan sifat ma'ani. Orang panggil berlazim dengan sifat ma'ani. Apa dengan mana berlazim? Yakni berekeh. Kita tak reti kata keadaan Allah yang kuasa, malaikat zat tu bersifat, malaikat Allah bersifat dengan sifat kudrat. Kita tak reti kata Allah Ta'ala tu yang keadaan yang berkehendak, malaikat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah. Tu panggil makna berekeh tu, makna melazim tu. Tu dia. Mana dia? Dan iaitu sifat maknawiyah ni. Kaunuhu qadiran. Tu dia. Dan muridan, dan ni atas pada kata qadiran. Atas itu dah. Kaunuhu qadiran. Diri sifat tu je kena ada kaunuhu. Kena ada kaunuhu belaka. 7 tu kena ada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Hingga di sini dia tak ada masuk, dia pakai atas lalu dah. Dan atas pada kata qadiran. Kalau qadiran saja tu, itu bukan sifat. Itu kena pada zatum muttasifatum bil qudrati. Nak pada diri sifat ni kaunuhu. Sifat kaunuhu tu. Maka kaunuhu ni benda ada ke tak? Bukan benda ada betul. Lepas tu tak ada. Bukan tak ada langsung. Orang panggil perantaraan di antara ada dan tak ada, menengahi. Tu panggil hal ma'nawiyah. Ini panggil hal ma'nawiyah ni. Mu'allalatan bi'illatin. Itu panggil kata belazim tu. Belazim je lah dah ni. Dan muridan, dan aliman, dan hayyan, dan sami'an, dan basiran, dan mutakalliman. Dan ta'rif sifat maknawiyah itu al-halus sabitatu. Tengok samanya ta'rif makna apa ni, hal nafsiyah. Al-halus sabitatu lizzati ma damatiz zatu. Patu hak lain ke? Mu'allalatan bi'illatin. Hal nafsiyah dulu tadi ghaira mu'allalatin. Tak itu ke? Tidak dikerana dengan suatu kerana. Hak maknawiyah ni dikerana dengan suatu kerana. Artinya hal ni hal yang sabit bagi zat. Tengok dia tak kata yang ada sebab perkara ni bukan ada. Hal yang sabit bagi zat. Selama ada zat itu padahal diillat dikerana tu diillat. Diillat dikeranakan dengan satu illat dengan satu kerana. Itu dia bagi dah tu. Yakni kerana berdiri makni itu. Apa makna kata diillat dengan suatu kerana? Diillatkan dengan satu illat, yakni kerana berdiri ma'ani, yakni kerana ada ma'ani, sifat ma'ani. Ma'ani kudrat iradat itulah. Kerana ada sifat ma'ani itu,
pada zatnya zat Allah Ta'ala, itu pun pada kira-kira akal jugalah, pada ta'akul. Orang mengaji panggil kata fit ta'akuli. Gini ya. Nak reti kata kerana kita tak boleh reti kata Tuhan kita tu keadaan yang kuasa. Malaikat Tuhan kita bersifat dengan sifat kudrat. Itu berakal gitu. Adapun Hanafiyah tak berakal. Tak ada kerana gitu kerana gini tak. Semata-mata nak ayat kata zat tu ada. Ayat itu ya. Maka diri ada tu nafsiyah, diri dia dah. Tu kalau kita makhluk kat diri betul ke? Diri potongnya panggil. Habis di situ dah. Itu cukup. Waktu tu segala perkara yang hubung kait dengan Allah Taala. Barang yang bergantung dengan Allah Taala. Nak masuk Nabi pula dah ni. Ni termasuk dalam rukun iman yang ni lah dah. Nah, percaya kepada Allah, ni dia kita kenal ke sifat-sifat dia. Percaya kepada Rasul, ni dia nak kata. Ada pun setengah daripada barang yang wajib bagi Rasul itu. Yang wajib bagi Rasul 3 perkara. Di sini royak 3. Tengok lain kitab kita mengaji lah. Jadi kau pertama ilmu. Tak. Dalam Takribul Ikhwan dia kata 4 dak itu. Sifat Rasul ni. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Hak sini kata 3 je. Sebab apa weh? Dia kerana ulama ada khilaf dak. Berapa sifat yang wajib bagi Rasul? Setengahnya kata 3 sifat je. Mana? Siddiq, amanah, tabligh. Fatanah tak ada kata dia. Kerana fatanah termasuk di dalam tabligh. Nak menyapai kalau tak cerdik nak menyapai tak boleh. Terpaksa kena cerdik. Artinya masuk situ dah. Di sini bila gitu ni. Mananya 3. Lepas tu kita pergi hak kita duk pergi hak mana kita pergi mehek pergi hak tu. Balik gak 4 dah itu kan. Tak apa kita mengaji untuk menambahkan ilmu. Pertama daripada 3 tu sidik. Sidik arti sidik benar. Benar mereka itu segala rasul. Makna benar itu gapo dia benar? Muwafakat khabarnya itu khabar segala rasul tu akan barang yang pada Allah Taala, akan barang yang di sisi Allah Taala. Ayat katakanlah weh, benar ni benar pada wakil khabar dia tu di sisi Allah pun apa ni benar di sisi Allah Taala. Allah royak gitu ya royak. Maka wajib pada akal. Wajib pada akal dengan mana kata kita tak boleh nak terima kata Allah tu tak benar. Tak boleh nak terima sama sekali kata kata Rasul tu tidak benar. Hanya Rasul tu benar, sungati orang panggil. Adapun kita boleh jadi benar, boleh jadi bohong, boleh jadi dusta dak. Pada akal tu boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Tu kita lain daripada Nabi ni. Tu hukum akal. Ada hukum syarak, wajib kita benar. Haram kita dusta. Juga tu pula. Tu lain-lain dah. Dikarenakan wajib di sini wajib pada akal dia panggil. Lawan bagi benar tu dusta. Dusta bohong. Nah luar sini panggil lebang pula. Dusta. Mustahil atas mereka itu segala rasul tu dusta. Ada payah dah kita cepat boleh dah. Dan kedua amanah. Artinya arti amanah kepercayaan ni kita kata boleh taruh harap. Boleh taruh harap. Makna kepercayaan itu terpelihara mereka itu daripada mengijakan yang ditegah. Jadi Allah Taala jaga dia. Terpelihara jaga dia tu tak melakukan perkara yang ditegah, perkara tu hal larang. Walaupun benda tu benda makruh, dia tak buat juga. Dia tak buat juga. Maknanya tak boleh nak terima pada akal kita kata segala rasul tu pergi deraka kepada Allah Taala. Apa tu ada tu Nabi Adam tu Allah Taala larang. Tak kalau ada dalam syurga, Tuhan larang kata fala taqraba hadhihi syajarah. Yang dia masuk dekat dua pokok ni. Fatakuna minaz zalimin. Itu agak panggil rupa yo. Sebenarnya bukan. Kerana Nabi tak melakukan dosa, tak deraka dak itu kan. Tu maksum dia tu. Sebab dia bersifat dengan amanah. Lawan amanah khianat. Mustahil atas mereka itu khianat. Macam mana khianat? Dengan tu apa nak taswir pada kata khianat.
dengan mengerijakan yang haram, kerja yang haram ataupun yang makruh. Malaikat kerja juga tu kerja atas tunjuk ajar tak apa. Ada Nabi kita minum sambil berdiri. Kecing sambil berdiri sedangkan dia lari. Tapi dia buat juga tu orang panggil nak tunjuk ajar. Walaupun rupa tu nampak tegah tapi sebenarnya di sisi dia tu wajib. Sebab tu lah klinik lala pekerja di tubuh Rasul ni tidak ada malaikat dua perkara ya. Ya Nabi kata, ya Nabi buat, ya Rasulullah tu bekerja, tidak ada malaikat dua ya. Hak tu baik daripada pekerjaan dia. Mana sama ada dia benda tu wajib ataupun benda tu sunat. Dua tu je. Makruh tak ada. Ala kuliah dapat pahala, dia buat gapo pun boleh pahala. Dia pun boleh pahala. Allah lebihnya sifat Rasul dah. Telah dia hak Tuhan pilih Al-Mukhtar, yang terpilih, Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang paling lebih daripada dia. Hatta syurga mengaku dia lagi lebih. Malaikat dia seorang yang lebih. Tak ada dah makhluk. Sayyidun makhlukin tu dia lah. Bukan main tu dah. Kita umat dia pun seperti tu dah itu. Itulah dia. Habis di situ. Dan ketiga, tabligh artinya menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu segala rasul dengan menyampaikan akan umatnya, umat rasul. Suruh menyapa siapa hukum kepada umat-umat dia. Umat-umat dia. Dan mustahil atas mereka itu menyembunyikan susu. Mustahil di atas mereka itu susu wahyu. Tak boleh nak terima. Sebab tidak ada agama sudah sempurna dah. Tak molek tak comel lah kita kata agama tak sempurna tu. Tak cukup lekat. Sedangkan agama semua sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu dia kata. Wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditu lakum aku redha bagi kamu tu al-Islam akan Islam dinan akan agama. Agama yang diredai oleh Allah Taala agama Islam ialah inna din 'indallahil Islam tu kata dia. Baik. Jadi semua penyampaian hak Nabi menyapa tu cukup lekat dah. Tak ada susuk sikit habuk pun. Dan dalil benar segala rasul itu, dalil kata benar segala rasul itu firman Allah Taala sadaqallahu wa rasuluh. Kata dia. Ini surah dalam surah Al-Fath ayat 27 dah. Sadaqallahu wa rasuluh. Artinya telah benar Allah dan Rasulnya Rasulullah. Telah benar. Itu dalil nakli. Dan dalil amanah itu, dalil amanah kepercayaan. Kerana Allah Ta'ala itu menyuruh akan kita dengan mengikut mereka itu. Tak kira Tuhan suruh kita tu ikut dia, ikut segala Rasul. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kalau kamu tu mana in kuntum tuhibbunallah. Apa nama ni? Ya tak mari dah. Saat ni lidah kita ayat-ayat dia. Sekaligus Tuhan buat dak. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kalau mu kasih ke Allah gak, mu ikutlah Rasul. Dah itu kan? Itu maknanya. Maknanya disuruh akan kita kerja dengan mengikut mereka itu, menunjukkan mereka itu terpelihara daripada mengerjakan yang ditegahlah. Itu sebagai dalil. Dan dengan diri dalil amanah inilah jadi dalil bagi wajib yang ketiga bagi mereka itu pula. Apa dia? Iaitu wajib bagi mereka itu tabligh. Ayat nak menyapai berapa tu kena amanah lah nak ayat tu. Ini setengah daripada sifat bagi orang yang nak menyapai kena amanah. Kena amanah terhadap agama. Kita yang mengikut agama kena amanah dengan dia. Itulah dia. Dia amanah dia kita tak tahu, kena rakyat tak tahu dah itu kan. Dia kita tahu, kena rakyat tahu. Ala qadar ya Allah Taala bagi ilmu pada kita ni. Tengok Nabi Musa tu minta nak kepada Allah Taala nak pergi mengaji lagi dengan Nabi Khidir. Nak pergi mengaji lagi dengan Nabi Khidir tu. Tidak ada yang sempurna, yang paling sempurna Allah Taala je dah. Itulah dia. Habis di situ.
Dan yang harus pada hak mereka itu satu jua, harus pada hak Rasul. Iaitu perangai, yakni berperangai. Buat itu dah. Perangai tubuh manusia, yakni berperangai tubuh manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu, pada pangkat. Berperangai dengan manusia. Perangai Rasulullah ni, perangai manusia. Hengganya beza, perangai yang tak membawa kepada kurang martabat. Kepada kurang martabat mereka itu yang maha tinggi. Seperti sakit, boleh sakit. Dan makan, Nabi kita makan. Dan minum, dan tidur, dan lainnya. Lain daripada tersebut. Pendek katanya, segala Rasul itu harus bersifat dengan sifat kemanusiaan. Itu bahasa kita, bahasa surat dah. Jadi ya bila di sini sifat-sifat yang berkait dengan Rasul gak semuanya ada ni je lah. Tak cukup 9 tak. Sidik, amanah, tabligh, lepas tu lawal. Sifat wajib 3, lawal 3 ni. Lepas tu harus so. Jadi jadi 7. Ni hak wajib harus so jadi 7 situ. Sifat-sifat yang berkaitan dengan Rasul. Atas katanya pak sama pak tu 9. Nampak tak? Habis di situ. Ketahui olehmu bahawasanya makna ketuhanan itu. Nak klik pada makna ketuhanan. Hak Arab panggil makna uluhiyah. Makna ketuhanan. Apa makna ketuhanan? Ketuhanan sifat yang nak jadi Tuhan. Itu bahasa kita. Sifat yang nak jadi Tuhan kena ada sifat ketuhanan. Yang nak jadi Tuhan yang sebenar kena ada sifat ketuhanan. Kalau tidak ada sifat ketuhanan ni, orang tak panggil Tuhan yang sebenar. Cumanya Tuhan pada dakwah saja. Apa dia makna ketuhanan? Dia kata bahawa makna ketuhanan itu dari makna pertama. Di makna pertama. Dia dua makna tu baik. Dari makna pertama, kaya Tuhan. Yakni terkaya. Kita tambah sikit. Kaya Tuhan, yang terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain. Itu pertama. Itu makna ketuhanan. Ini sifat ketuhanan ni. Kalau kita nak ambil pitah, ambil kerti cara kita. Terkaya Tuhan daripada tiap-tiap yang lain. Yakni Tuhan kita tu lepas serba-serbi daripada yang lain. Itu bahasa kita. Tuhan lepas daripada segala-gala. Lepas daripada zat, lepas daripada yang jadi, lepas daripada menolak kekurangan, lepas daripada kerja, lepas segala-gala. Tuhan lepas. Itu satu. Nak jadi Tuhan, kena lepas tu. Kalau gitu matahari lepas ke tak daripada lepas ke tak weh? Nak ada matahari itu ada sendiri kan tak? Ada orang buat dia. Kalau gitu tak lepas daripada yang jadi. Kalau gitu gak pergi plesu lepas tu. Berhala yang orang Buddha duduk sembah tu. Dia dakwa kata Tuhan dia. Boleh panggil Tuhan sebenar tak weh? Tak boleh panggil sebab apa? Tak lepas. Tak lepas kan tak? Nak ada dia tu, ada sendiri kena. Tak, nak ada orang buat. Orang sembah tu sendirinya buat dia. Nya buat patung, nya sembah patung dia buat tu. Tengok. Cerdik ke bodoh kita ambil sendiri tak? Sahabat tu katanya Saidina Umar sekali-sekala yang menangis, dia teriak. Sekali-sekala tu dia suka. Orang nampak pelat, sekali suka, senyum, kadang-kadang nangis. Atau kok mana Saidina Umar ni? Amirul Mukminin ni. Dia mau tanya dia kok mana. Boleh sekali-sekala aku tengok mu nampak menangis, teriak. Sekali-sekala tengok tu suka. Dia katanya aku ingat. Aku teriak menangis tu ingat masa jahiliyah hari tu belum aku beriman tu. Aku pernah bunuh anak perempuan aku dengan aku sendiri. Bunuh hidup-hidup. Gali. Kamu hidup-hidup. Masya Allah hari jahiliyah hari tu tengok tu. Sayyidina Umar sendiri. Pas dia bukan kata sudah beranak 4 bunuh selalu dak. Dia perhera agak kata besar dulu boleh berkecek dah. Cuba kita gambarkan. Pas nak pergi bunuh tu pun suruh isteri dia tu agak panggil hias. Pakai jangok lah. Pakai jangok ke apa tu anak pergi. Umar kata dia bawa sendiri. Anak dia tanya, "Okey adik." Anak tanya ayah nak pergi ke mana? Kalau bahasa kita agak. Mari. Ambil cok kalau kita kena ambil cok. Pergi gali. Anak duk tengok tengah-tengah duk gali lubang tu anak tanya kata, "Ayah nak buat gapo benda lubang ni gali buat apa?" Dia tak jawab apa rumah. Sudah gali posisi agak kata dalai dah, agak kata budak anak dia jatuh tak naik dah. Dia panggil adik mari. Tengok tu. Suruh tengok dalam lubang tu, dia pun tolak anak dia sendiri, masya-Allah anak perempuan dia.
Sudah tolak kamu hidup-hidup. Tu yang menangis tu ingat. Dia kena orang jahiliyah bila kata dapat anak perempuan satu keburuk ke kecelok besar ya pada masa tu. Boleh tengok tu. Bunuh hidup-hidup Allah ya Rabbi dak. Satu je menangis. Satu lagi nah dia suka serenak dia suka sekali kelak-kelak dak. Ada suka tu kerana dia ingat pada masa jahiliyah hari tu dia buah tamar, dia uli, dia upah dia buat patung. Buat patung lah, buat patung naik, buat dengan buah tamar. Buat ada dengan tangan, ada kepala. Sudah daripada buat, seolah kata sembah lah. Bukan? Dia tawah. Macam tawah batilah. Tawah. Hawa duk tawah, duk keliling tu, asal letih tak gerak tu. Dah gerak, lapar. Dia huik kepala, beraloh dia buat buah tamar, makan Tuhan dia. Kata. Tu dia suka rasa tu. Ini nak ayat katanya, tak lepas daripada yang menjadi. Maka ada ke tak? Zat yang boleh lepas segala-gala tadi. Tak ada. Mereka zat Tuhan seorang. Satu makna tu ke Tuhan ni. Dan kedua, yang kedua pula dah. Kedua berkehendak tiap-tiap barang yang lain itu kepada Tuhan. Makna ketuhanan yang kedua, semua perkara, tak kira perkara balas mana tu, perkara besar, perkara kecil, perkara sembunyi, perkara tersusup, perkara semua sekali itu tak lepas dengan dia. Berhajat kepada dia. Tak boleh nak lepas. Tu orang panggil bahasa Arab gak sifat istirna, sifat iftikar rumah kullima adah ilah ya panggil. Iftikar istirna panggil tak. Itulah dia. Nak jadi Tuhan kena ada tu. Maka kita tengok gak tak ada dah hak boleh ada dua sifat tu malaikat zat Tuhan kita seorang. Yang boleh nak panggil Tuhan. Dah habis. Lalu tu kata dia ada pun kaya yang terkaya. Terkaya Tuhan kita, terkaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain itu, maka masuk dengan jalan reti di perut kita. Maka masuk di dalamnya termasuk melazim mengandung dalam belakang tu. Di dalam kaya dan terkaya istighna tu dah. Itu wajib wujud. Dan kidam dan baqa dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dan qiyamuhu bi nafsih dan samu' dan basar dan kalam dan sami'an la'allahu la kitabuh kaunuhu dah dan kaunuhu sami'an nak itu tambah itu dan kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman itulah dia tafriq maka satu daripadanya sifat nafsiyah asal dan 4 sifat salbiyah. Berapa dah? 5. Dan 3 sifat ma'ani. 3 dengan 5, 8. Dan 3 sifat maknawiyah. 3 dengan 8 pula dah. Apa dengan 9 tu? 3 dengan 8 tu? 11. Ini nak ayat kata 11 sifat masuk dalam istirna. Masuk sebagaimana masuk kita hurai dah. Kita takrib dah. Jadi kita kena reti. Dia kena terkaya lepas Allah Ta'ala daripada tiap yang lain. Semua perkara tu terkaya daripada berapa? Terkaya daripada 4. Lepas daripada 4 perkara. Lepas daripada yang jadi. Lepas daripada zat. Lepas daripada menolak kekurangan. Lepas daripada pekerjaan buat. Kena kira. Kira mana? Kalau gitu Tuhan kita tu ada ke tak ada? Kalau tak ada. Nak ada dia. Kalau kena ada orang buat dia, kena ada yang menjadi tu. Kena ada yang menjadi. Tuhan kita, ia tak berhajat, ia lepas daripada yang menjadi. Masuk sifat wujud situ sah. Masuk sifat wujud. Kalau ada, lepas tak ada, bukan sedia. Masuk sifat kidai. Masuk baka, masuk mukhalafah. Tuhan lepas daripada yang menjadi itu. Itu masuk satu makna daripada qiyamuhu. Lepas daripada yang menjadi. Lepas daripada zat, masuk makna yang pertama daripada makna qiyamuhu binafsih. Lepas daripada zat, masuk situ. Jadi 5 sifat situ. Tuhan kita tu. Kalaulah dia kata dia ni tuli. Dia ni buta. Dia ni, bisu. Tak, buta, tuli, bisu. Kurang buta, tuli, bisu. Nak wihilai bisu tu, kena ada yang menolak. Tuhan kita lepas daripada yang menolak kekurangan. Kalau gitu tak boleh nak kata Tuhan kita bisu, tuli, buta. Mesti Tuhan kita bersifat dengan samak basar kalam. Bila kata bersifat dengan samak basar kalam,
Kaunuhu basiran pun jala juga. Kaunuhu sami'an pun jala. Kaunuhu mutakallim masuk situ ni sifat. Ni sifat. Nah. Apa tu satu lagi tu apa nama ni yang harus deh. Yang harus satu dia kata dekat sini ni. Dia katanya maka jadi sebelah sifat sebelah yang wajib. Nah, dan lawannya sebelah jadi 22. Dan lawannya sebelah pula yang mustahilnya. Maka jadi 22. 22 tu. Hak masuk dalam istighna. Dan diambil daripada kaya terkaya itu 2 pula yang ambil 2 sini. Dia kira 2 hak harus. Kita ambil hak ni lah ambil so je. Harus so masuk dalam kata yang menolak yang lepas daripada kerja buat. Lepas daripada kerja buat. Mana harus bukan paksa dak Tuhan buat mungkin meninggalkan mungkin. Masuk di situ 23 sifat. Hak kata 41 bergantung dengan Allah Taala masuk di dalam istighna tu 23. 23 tu sebelah yang wajib masuk dengan jalan sungguh. Sebelah yang mustahil masuk dengan jalan tidak. Hak mustahil tu jalan tolak. Tak ada Allah, dak. Tu masuk jalan tolak. Jadi 22. Lepas tu harus satu. Mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Jadi 23 di situ. Masuk di dalam istighna 23. Kita ambil tu dulu lah. Semoga tak belik dalam kitab dia bila tak sama, tak serupa dengan lain sikit ni. Kita baca saja. Dan diambil daripada kaya terkaya itu 2 pula. Apa nama? Pertamanya, tiada mengambil faedah Allah Ta'ala itu daripada pada segala perbuatannya dan hukumnya. Allah Ta'ala buat benda satu-satu benda tu bukan kerana ada gharak. Bukan ada tujuan. Ni masuk dalam harus jugalah ni. Dan keduanya tiada wajib ia berbuat mungkin dan keduanya hak ni yang kedua. Hak tadi yang pertama ia 2 perkara dak. Dan kedua tiada wajib ia berbuat mungkin atau meninggalkan dia meninggalkan mungkin. Tu dia. Masuk dalam harus berlakulah ni. Dan lawan daripada 2 itu 2 pula. Ya bila tak serupa dengan kitab-kitab lain dah. Ada lawan lagi hak ni. Sebenarnya masuk dalam harus berlaku ni. Dah kata Tuhan kita tak buat kerana faedah, kerana tujuan, harus bagi dia. Kerana kalau ada tujuan, ada apa panggil tak lepas tu. Tak lepas daripada kerja buat. Maknanya harus. Ya harus tak ada lawan dah. Tapi dia bagi lawan lagi. Tak apa kita turut dia. Dan lawan daripada 2 itu, 2 apa ni? Mana hak 2 itu? Buat kerana faedah. Lepas tu buat tu wajib atau mustahil. Tu lawan dia. Kalau kira tak. Ada lawan daripada 2 itu. 2 pula kata dia jadi 4. Maka himpunkan olehmu dengan 22 yang dulu itu. Maka jadilah perhimpunan 26 akidah. Setengahnya wajib. Iaitu setengahnya wajib. Iaitu 12 kata dia. Dan mustahilnya 12. Dan harusnya 1. Dan lawannya 1. Nanti kita ambil baca saja. Kita pergi hak nulah. Maknanya hak masuk di dalam istighna tu 23. 26 ni ya bukan kata tak betul-betul. Cuma bila tu jadi bila bila afraq orang panggil. Dia bila harus tu sampai kepak di situ. Dia nak harus so ya. Dah? 2 apa namanya 20 sebelah yang wajib, sebelah yang mustahil 22. Lepas tu 1 yang harus. 23 masuklah istighna. Sudah istighna. Dan adapun berkehendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya kepada Allah, orang panggil iftikar. Iftikar kulli ma adah ilaih ataupun ma siwah ilaih, orang panggil lepas daripada semua perkara tu tak lepas dengan Allah. Maka masuk di dalamnya itu wajib bagi Allah Taala itu bersifat dengan hayyah, dan ilmu dan kudrat dan irada dan hayya dan hayyun. Hayyana dan lin alimu la ada. Kita bubuhlah dan kaunuhu aliman wa itu. Alimun tu bukan sifat. Kena pada zatum muttasifatun bil ilmi. Alimun tu bukan sifat, nak sifat iaitu kaunuhu aliman dan qadiran dan kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan. Situ dah. Dan wahdaniyah. Kata dia mana hak masuk dalam iftikatnya? Dia katanya 4 sifat ma'ani dan 4 sifat ma'nawiyah. Jadi berapa sifat? Jadi 8 dah. Dan 1 sifat salbiyah wahdaniyah tu. Jadi 9 sifat. 9 sifat hak wajib tu. Yang 9 jadi maka jadi 9 sifat yang wajib bagi Allah Taala.
Dan mustahilnya mustahil 9 itu pula. Itu 9 pula katanya. Iaitu lawan daripada yang wajib itu. Maka jadi 18. Jadi 18 dah lah. 18 sifat. Cuba kita hitung tengok. 18 dengan 23 berapa? 41. Tu nampak lagi. 41 tu terkandung termasuk dalam mana? Dalam kalimah kata la ilaha illallah. Masuk kat tu. Masuk ke istighna 23. Masuk ke iftikar rukun 5 adah ilai 18. Tu kata mengandung dalam la ilaha illallah. Okey, mudah-mudahan kita dah habis dah. Takut tak dah habis 2 buah kitab lagi tu. Kamar dia kata dan diambil daripada berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya itu tu dua pula kata dia. Pertama baharu alam dengan sekaliannya dan kedua tiada memberi bekas segala kainat, segala kainat segala yang barulah dengan zatnya. Tu abang buat dengan tabiat abang beri bekas dengan kainat tu. Dan lawannya 2 pula jadi 4 dan dihimpunkan dengan 18 dahulu itu tu jadi 22 pula dah. Yang masuk di dalam makna yang kedua. Mana kedua? Iaitu berkehendak tiap-tiap barang yang lain itu kepadanya kepada Allah. Kemudian dihimpunkan yang masuk di dalam makna yang pertama kita panggil istighna itu 6 liku. Berapa ni liku? Liku luah dulu bagi. 1 liku, 2 liku, 3 liku, 4 liku, 5 liku, 6 liku, 7 liku. Kalau kita panggil malam-malam apa 7 liku ni? 27. Kalau 6 liku 26. Tu dia ingat likur. 1 likur 21. 2 likur 22. Ingat situ. Sahabat tu kata atas tadi semua istighna hak sebut dalam kitab ni 26 akidah dia kata. Nu baris yang kedua. Hasil ni dia kata 6 liku. Jalah dah 20 ni dia panggil. Dan di dalam makna yang kedua itu 2 liku 22. Dihimpunkan yang masuk tu jumlahnya jadi perhimpunannya 48 akidah yang termasuk pada kata kita la ilaha illallah. Tu 48 bukan 41 dak ya bila di sini. Maka kita tak sebi belik gak kita ambil 41 tu dah. Bukan kata tak betul 48 tu. Ya bila kali afraq satu-satu lagi duk bila jadi kau banyaklah. Ambil 41 tu jadilah. Yang masuk yang terkandung pada kata kita la ilaha illallah. Masuk ke mana? Masuk saat ni. Masuk ke istighna separuh, ke iftikar rumah kul 5 adah tu separuh. Masuk itu separuh. Jadi 41 di sini kata 48 dak. Inilah dinamakan pertamatan iman kita kepada Allah. Itu dia. Dan adapun Muhammadur Rasulullah itu maka masuk di dalamnya wajib bagi Rasul itu 3 perkara. Pertamanya sidik, artinya benar segala Rasul itu. Kedua amanah, artinya kepercayaan mereka itu. Ketiganya tabligh, itu tambah ya satu dah. Tabligh, bukan taballugh, tabligh. Artinya menyampaikan oleh mereka itu akan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan kepada segala umat. Dan mustahil atas mereka itu 3 pula, iaitu lawan segala yang wajib itu, iaitu dusta dan khianat dan nyembunyi. Dan harus satu, iaitu arad basyariyah. Itu arad basyariyah hak terjemuh bahasa Melayu tadi kata sifat kemanusiaan. Harus bagi Nabi kita bagi segala rasul, bukan Nabi kita seorang dak lah. Segala rasul tu bersifat dengan sifat kemanusiaan. Yang tak kurang martabat. Yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat, pada pangkat mereka itu yang tinggi. Dan lawannya 1. Maka jumlahnya jadi 28 dan masuk jadi 8 situ. Jadi maknanya hak sengatinya 7 jelah. Kalau mengikut kata 4 sama 4 iaitu 9. Dah. Kita ambil hak nu sini. Apa kita baca kitab tapi kita ambil hak nu kita mengaji dah kitab takrib. Jadi termasuk di dalam kata Muhammadur Rasulullah 9. Masuk sifat wajib 4, masuk sifat mustahil apa nama tu 4 jadi 8. Lepas tu masuk sifat harus 1 jadi 9. 9 kita capung 41 berapa? 9 hipung dengan 41.
50. Hatu murak 50 aqaid. 50 aqaid akidah ni terkandung di dalam 2 kalimah. La ilaha illallah 41 situ. Muhammadur Rasulullah tu 9 situ. Tu kita kata di situ dah. Itulah dia dah. Bila kata kita mengaku kata la ilaha illallah, Allah jua Tuhan. Masuk 41. Muhammadur Rasulullah, Muhammad satu pesuruh daripada pesuruh Allah. Masuk 8 9 situ. Dah. Habis. Dan masuk rukun iman 4 pula masuk di situ, masuk pada kata Muhammadur Rasulullah. Iaitu percaya akan segala malaikat dan percaya akan segala Rasulullah dan percaya akan segala kitab yang diturun di langit dan percaya akan hari kiamat. Masuk situ jugalah. Jadi semua rukun iman yang apa nama? Yang 4 perkara lagi masuk di pada kata Muhammadur Rasulullah. Dan lawannya 4 pula, iaitu tiada percaya akan sekalian yang tersebut itu. Maka jadi 8 pula. Dan dihimpunkan dengan 8 dahulu itu, maka jadi 16 yang terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah. Itu duduk bila gitu banyak semati. Padahal kita ambil hak 9 tak ada apa dah. Dah. Ya bila sini supaya nak wijelah. Okey kan ada. Maka dihimpunkan segala aqaid yang masuk di dalam la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu, maka jadilah perhimpunan 60 apa akidah. Tak sedar tu 64 nah. Kita dah tahu selama ni 50 dah itu kan. Dia tambah pula 14 di situ. Tak apalah. Dengan dia dinamakan simpulan iman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis. Dan dimakian lagi kita skip habis dah. Habis. Dan dimakian lagi wajib atas kita yang mukallaf mengetahui akan bangsa nabi kita. Kita kena kenal bangsa nabi kita tu bangsa apa? Dan tempat jadinya, tempat beranak, tempat lahir dia kena kenal. Dan nama Nabi kita itu Muhammad anak Abdullah dan Abdullah itu anak Abdul Muttalib. Tu nama zaman dulu dah, Abdul Muttalib. Patut ingat sekira kalau kita nak letak nama kita juga bunyi Muttalib, tak usah bubuh Abdu. Letak Muttalib saja. Kerana Al-Muttalib tu bukan nama daripada nama Tuhan. Daripada 999 ke hak waris itu tak ada Al-Muttalib. Kita letak kata Abdul Muttalib, hamba Muttalib, bukan hamba Tuhan. Salah tak gitulah. Padahal tak ada salah pun, tapi tak comel. Kerana letak Muttalib juga, tak Muttalib saja. Begitu juga Abdul Manaf, tak Manaf saja, tak satu Abdu. Nak tak nama anak. Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib itu anak Hashim dan Hashim itu anak Abdul Manaf. Nah, Manaf saja letak. Dan nama ibunya Siti Aminah. Aminah wi panjang alih tu. Asalnya Siti ni mari daripada Sayyidati. Kita panggil bahasa kampung Siti. Supaya tu juga Sayyidi, kita bahasa kampung panggil Sidi, nanti Sayyidati. Nah, ibunya Siti Aminah anak Wahab dan anak Wahab. Dan bangsa Nabi kita itu bangsa Arab lagi Quraisy. Tinggilah, lebelah kita panggil Arab ni. Dan tempat jadinya, tempat lahir dia di dalam Mekah, di dalam negeri Mekah. Dan bangkit jadi rasul pun di dalam negeri Mekah juga kata dia. Bilanya? Tak kalau umurnya 40 tahun, umur 40 tahun dah dilatih jadi nabi. Dan kemudian daripada bangkit itu duduk di dalam Mekah 13 tahun. 13 duduk di Mekah tu. Hidup situ. Di situ tu duduk seru umat dia, seru kepada umat dia tu kepada beriman dengan Allah Taala 13 tahun. Amal ibadat tak ada lagi. Kita tengok semaya. Awal-awal akhir-akhir hujung-hujung dah. Tahun yang ke-12 dah di Mekah. Kerana berlaku Isra' Mi'raj ni sebelum Nabi kita pergi kepada Madinah, hijrah Madinah tu setahun dah itu kan. Baru mula semaya. Belum daripada tu nak berdakwah untuk menyatu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum tu dia. Seru kepada semua kepada Allah Taala. Di dalam Mekah 13 tahun, lalu berpindah ia ke Madinah dan duduk di dalam Madinah 10 tahun. Lepas daripada tu lalu wafat di dalam negeri Madinah. Kubur duduk mana kubur dia? Kubur beliau duduk mana? Dan kubur yang maha mulia pun di dalam negeri Madinah, sangat masyhur tempatnya. Dalam Masjid Madani itulah Madinah. Di Raudhah. Diziarah oleh orang yang pergi kepadanya. Kata dia harap kita akan syafaatnya kepada kita. Syafaat
Rasulullah, kepada kita minta-mintalah doa kepada Allah, minta dia tolong kita di akhirat esok nah, syafaat. Dan kepada ibu bapa kita dan sekalian kekasih kita sekaliannya, amin. Itulah dia ti Syekh tua kita berdoa. Berdoa minta wi Tuhan berilah pertolongan dengan pertolongan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhirat esok. Dan makna asyhadu an la ilaha illallah itu makna gapo weh? Makna asyhadu ialah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Nak illallah apa tak apa. Wa annahu al-ghina an kulli ma siwahu al-muftakiru ilaihi kullu ma adahu al-muttasifu bi kulli kamalil bi kulli kamalin bagi kita dah. Al-muttasifu bi kulli kamalin al-munazzihu an kulli naqsin wa ma khatara bil bali lam yattaqid sahibatan wala walada wala yumathilu fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan. Arti ranawi. Artinya dan bermula makna asyhadu an la ilaha illallah itu aku ketahui dan aku i'tikad dengan hatiku dan aku menyatakan bagi yang lain daripada aku akan bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar pada wujud pada ada Tuhan semua sebenar melainkan Allah. Melainkan Allah je semua sebenar. Dan bahawasanya ia Tuhan. Tuhan tu apa nama tu pada tak ia. Dan bahawasanya ia apa ia? Tuhan yang kaya. Ataupun nak kata dan bahawasanya ia Tuhan yang kaya yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain itu kita panggil lepah. Lagi yang berkehendak kepadanya kepada Tuhan oleh tiap-tiap barang yang lain. Barang yang lainnya lagi yang bersifat dengan segala sifat kamalat, lagi yang maha suci daripada tiap-tiap kekurangan dan habis di situ dah. Allah Taala ni bersifat dengan sifat kamalat, kesempurnaan. Maha suci daripada segala kekurangan. Nah, dan barang yang terlintas, ini kita ambil. Barang yang terlintas di dalam hati, hak mari khawatir, mari terlintas dalam hati, tiada mengambil ia akan taulan sahabat kawan orang panggil. Itulah dia. Maknanya maha suci daripada barang dan barang yang terlintas ni atas pada kata kekurangan. Daripada tiap-tiap kekurangan. Ini dah. Lagi maha suci daripada barang yang terlintas di dalam hati. Begapo kita terlintas kata Tuhan begitu begini, Allah Taala maha suci. Ingat balik. Begapo yang kita fikir Tuhan begitu begini, Allah Taala maha suci kerana makhluk itu. Habis di situ. Tiada mengambil ia. Tiada mengambil ia Allah akan taulan mana sahabat saing Tuhan kita tidak syarik dia. Tidak ada saing, tidak ada sahabat, tiada. Jangan baca tulan, baca taulan sahabat. Dan tiada anak. Tiada mengambil anak dan tiada menyamai ia. Tiada menyamai ia pada zatnya dan pada segala sifatnya dan af'alnya akan seorang. Habis di situ. Tu orang panggil makna asyhadu an la ilaha illallah. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'lamu, dia bagi pepatah Arab ni. A'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi anna sayyidana Muhammadu ibni. Nanti dulu. Anna sayyidana Muhammad ibn Abdillahi abduhu wa rasuluh ila kaffatil khalqi sadiqun fi kulli ma akhbara bihi. Yajibu ala kaffatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu wa yahrumu alaihi takdzibuhu wa mukhalafatuhu faman kadzabahu fahuwa zalimun kafirun wa man khalafahu fahuwa 'asin khasirun.
Barangkalinya khasirun, yang rugi dah. Bukan khasirun, khasirun ngasin. Waffaqana Allahu likamali mutaba'atihi. Nah. Wa waffaqana Allahu likamali mutaba'atihi wa razzaqana kamalat tamassuki bisunnatihi waja'alana Allahu mimman yuhyi ahkama syari'atihi wa tawaffana ala millatihi wahsyurna fi zumratihi wa walidaina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa jami'al muslimina amin. Tu kita doa dah tu. Ada artinya kita habis dah. Dan bermula tu arti tadi. Bermula makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu aku ketahui dan aku i'tikad dengan hatiku dan aku menyatakan bagi yang lain daripada aku akan bahawasanya penghulu kami Nabi Muhammad anak Abdullah itu tu hamba-Nya dan pesuruhnya kepada sekalian makhluk. Lagi benar ia pada tiap-tiap barang yang muqabbal ia dengan dia. Wajib atas sekalian makhluk membenar akan dia dan mengikut akan dia, akan Nabi itulah, akan Nabi Muhammad tu, akan pesuruh. Dan haram atas mereka itu mendusta. Haram atas mereka itu sekalian makhluk mendusta akan dia, akan Nabi Muhammad ni, dan menyalahi akan dia, akan Nabi Muhammad. Maka barang siapa mendusta akan dia, maka iaitu orang yang zalim, orang zalim. Lagi kafir, kufur lah dusta Nabi ni. Nah. Dan barang siapa yang menyalahi akan dia, maka iaitu orang yang derhaka, lagi rugi. Tu khasirun. Kita tu khasirun dengan sad, nak sin. Tadi hak suruh baik kita tadi. Lagi rugi. Nah. Telah memberi taufik ia akan kita, yang ini mudah-mudahan memberi taufik ia Allah akan kita bagi sempurna mengikut Nabi, dan memberi rezeki ia akan kita akan sempurna. Nah, memberi rezeki ia akan kita akan sempurna berpegang dengan jalan Nabi, dan telah menjadi ia Allah, mudah-mudahan menjadi ia Allah akan kita ni daripada orang yang menghidup ia orang akan segala hukum syariatnya, syariat Nabi kita Nabi Muhammad, dan memati ia akan kita atas agama Nabi Muhammad, dan menghalau ia, yang menghipun dan hasyarna, dan menghalau wahsyurna tu, menghipun ia, menghalau yang menghipun ia Allah akan kita di dalam jemaah Nabi, kita duduk sekali dengan dia. Tu doa dah. Dan segala ibu bapa kita, dan segala anak kita, dan segala saudara kita, dan segala kekasih kita, dan sekalian muslimin. Tu nyo tu lebih, bukan nyo. Dan sekalian nyo tu lebih dia. Nak sekalian saja. Dan sekalian muslimin sekalian nyo. Amin. Kata dia, inilah akhir kitab Miftahil Murid fi Ilmi Tauhid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita hadiahlah kepada Fatihah kepada tuan kita ni, kepada Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wansur alaina rahmatak wa zikrna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ahsin akhlaqana bi akhlaqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tasma'u min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah 2 hari lagi kita akan khatam 2 buah kitab tu dah.